Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Ingatlah bahawa sedikit amal yang tetap adalah lebih utama dari banyak amal tetapi dilakukan sesekali sekala atau terputus-putus. Membenarkan kenyataan ini datanglah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Artinya, sebaik-baik amal yang ditujukan, yang dipersembahkan, yang dilakukan kepada Allah lah yang kekal dan berterusan sekalipun ianya sedikit. Hadirin rahimakumullah, biarlah anda jadikan wirid setiap kali selepas salat sebagai suatu amalan yang anda lazimkan, anda lakukan untuk anda tunaikan. Kisahlah walau ianya sedikit. Hadirin rahimakumullah, di sinilah datangnya anda hamba cintakan Tuhannya, anda hamba mencari redha Tuhannya. Apabila selesai, dia berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salatnya. Dia terus memohon keampunan Allah dan dia teralpa atau tergugat khusyuknya. Hadirin rahimakumullah, takkan Allah cinta yang abadi. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Isu berkaitan hala 7 pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET, masalah bekalan air dan elektrik di Labuan serta kesediaan pihak kerajaan memperkenalkan lebih banyak percukaian alternatif yang progresif antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, Datuk Seri SH Muhammad Fuzi SH Ali, Barisan Nasional BN Pekan bertanyakan kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengenai usaha serta pendekatan baharu pihak kerajaan dalam memperkasakan hala 7 TVET bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional dan teknikal berdaya maju pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Warga negara Malaysia yang berkelayakan di Pelawa memohon biasiswa yang di-Pertuan Agong tahun 2024 bermula 4 hingga 29 Mac ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa biasiswa tersebut merupakan biasiswa berprestij tinggi di bawah tajaan kerajaan bagi mengikuti pengajian pada peringkat sarjana penyelidikan atau Doktor Falsafah PhD dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, ekonomi, undang-undang, kewangan Islam dan kecerdasan buatan AI di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia. Kementerian Pendidikan KPM menubuhkan 6 pasukan petugas task force bagi memperkasakan haluan pendidikan negara dalam beberapa bidang utama pada tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan, pasukan petugas itu adalah pasukan petugas prasekolah, pasukan petugas intervensi kurikulum dan pasukan petugas sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Turut ditubuhkan adalah pasukan petugas pendidikan digital, pasukan petugas pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pasukan petugas memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris. Kerajaan Negeri Johor merancang untuk memanfaatkan tanah terbiar milik kerajaan ataupun persendirian di Negeri Johor supaya ia dapat digunakan untuk tujuan pertanian sekaligus dapat menambah hasil pertanian. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor, Datuk Zahari Sarip berkata, sebagai permulaan usaha berkenaan, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Johor dan Persatuan Pengusaha Nanas Negeri Johor. Katanya lagi melalui kerjasama yang dilaksanakan itu, ahli Persatuan Pengusaha Nanas Negeri Johor akan menggunakan tanah milik UiTM di Segamat Johor seluas 20 ekar untuk tanaman nanas jenis MD2. Di samping Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia akan memberikan bantuan asas serta bimbingan kepada peserta program berkenaan.
Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Mat, lori kau dah buat pemeriksaan ke? Sudahkah anda membuat persiapan sebelum memandu? Adakah dokumen perjalanan anda lengkap seperti permit kenderaan perdagangan, cukai jalan dan pemeriksaan berkala Puspakom? Cukai jalan baru je mati. Puspakom pun tak cek lagi. Adakah anda membuat pemeriksaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan? Kecuaian seperti berikut pasti mengundang pada jika anda tidak mengambil endah. Pandu cermat, sampai selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Kapsul masa. Pada tanggal 1 Jun dalam tahun 1930, majalah Bulan Melayu telah diterbitkan buat pertama kalinya. Majalah ini diterbitkan di Johor Bahru oleh Persekutuan Perempuan Melayu Johor. Majalah ini merupakan majalah wanita yang pertama diterbitkan di Semenanjung Tanah Melayu dan menjadi suara kepada Persekutuan Perempuan Melayu Johor. Majalah bertulisan Jawi ini telah dipimpin oleh Haja Ibu Zain dan diterbitkan sebulan sekali, iaitu pada awal bulan Islam. Menurut pengarang majalah Bulan Melayu ini, pada terbitannya yang pertama, tujuan majalah ini diterbitkan adalah untuk memberi pertolongan kepada kaum ibu sama ada yang memegang jawatan ataupun bergelar suri rumah tangga. Majalah ini juga bertujuan menghidupkan semangat tolong-menolong antara kaum lelaki dan wanita dalam mewujudkan permuafakatan. Isi kandungan bilangan pertama ini adalah meliputi bidang kehidupan seharian kaum ibu seperti ruangan kesihatan, pelajaran, nasihat dan lain-lain lagi. Sesungguhnya, penerbitan majalah Bulan Melayu ini telah menambahkan lagi bahan bacaan kepada orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, di samping dapat memberikan pengetahuan kepada kaum ibu khasnya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
bertabur, cinta bergema syadu, menusuk sanubari dan rindu. Tinggalkan kekeruhan, datanglah kejenihan, penuh syukur gembira, kena mengharap kurnia Tuhannya. Tanda bermula pesta ibadah. Detik yang dinanti buat pencinta ilahi, siangnya setulus siap, malamnya dihias sekudus qiyam. Buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang e-Central. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-5769-5400. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Lahad Datu 107.3 FM. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita sedang sama-sama dalam pertemuan rancangan syariah dan perundangan, di mana menerusi perkongsian rancangan ini kita boleh belajar tentang perlembagaan, undang-undang, dan kita faham tentang isu undang-undang syariah. Itu pun yang sama-sama kita nak belajar di situ. Okey, dan anda boleh tonton seperti biasa dalam platform media sosial Radio IKIM, di Facebook, di YouTube Live IKIM FM. Boleh sama-sama sertai kita di situ. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan, letakkan di dalam talian WhatsApp konti. Dah pun kita aktifkan sekarang taliannya 011-29004004. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Okey, dan menerusi perkongsian kita dalam rancangan syariah dan perundangan untuk Mac ini, kembali dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang dah pun ada bersama kita dekat konti Radio IKIM FM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Khabar baik, masya-Allah. Alhamdulillah. Kan
kan. Sampai juga Datuk, seperti biasa jadual kita di awal bulan, setiap minggu awal bulan kita akan sama-sama dengarkan perkongsian ini. Namun inilah tempatnya sebab ada yang komen-komen yang berikan juga pandangan. Masya Allah Datuk, kalau kat sini boleh belajar lagi, boleh faham kan tentang isu undang-undang sivil, undang-undang syariah. Dan yang paling penting, kita faham perlembagaan negara kita sendiri. Ini di sini kita boleh belajar sama-sama. Okey, jom kita nak kongsikan lagi kepada anda dalam tajuk kita pada kali ini, iaitu pasca kes Nik Ilin, harmonisasi dan pengukuhan perundangan jenayah syariah di Malaysia. Kita nak fahamkan betul-betul Datuk, sebab daripada keputusan kes Nik Ilin membatalkan 16 pertukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 ini, boleh tak Datuk huraikan secara ringkas keputusan tersebut dan apa implikasi keputusan tersebut kepada perundangan jenayah syariah di Kelantan dan juga ada kaitan ke dengan negeri-negeri lain? Datuk, silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pendengar dan penuntut IKIM FM. Betul. Sebenarnya kalau kita melihat perbincangan selepas saja keputusan oleh Mahkamah Persekutuan terhadap kes Nik Ilin ini yang membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Kalau kita tengok dalam keseluruhan seksyen yang ada dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, dia ada 68 seksyen. Pada asalnya pempetition iaitu Nik Ilin, Nik Abdul Rashid dan anak dia filekan dan petitionkan 20 seksyen daripada 68 seksyen dalam enactment tersebut. Okey. Kemudian pempetition kedua-dua mereka telah menarik balik ada 2 seksyen, iaitu seksyen 5 berkenaan dengan dakwaan palsu dan juga seksyen 37(1)(a) berkenaan dengan berjudi. Okey. Yang berkenaan dengan berjudi yang mereka tarik balik ialah mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di tempat berjudi, sama ada dia melakukan perjudian ataupun tidak. Ini yang ditarik balik oleh competition. Okey. Jadi 18 seksyen dibawa seterusnya di mahkamah untuk Mahkamah Persekutuan membuat keputusan. Okey. Di antaranya lah saya boleh, kalau ada masa saya boleh sebut di sini, ialah berkenaan dengan seksyen 11 memusnahkan ataupun mencemarkan tempat ibadat. Seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya. Seksyen 14 liwat. Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat. Seksyen 17 persetubuhan dengan bukan manusia. Macam-macam lah. Seksyen 30 kata-kata yang boleh memecahkan keamanan. Seksyen 31 gangguan seksual. Seksyen 34 memiliki dokumen palsu ataupun memberi keterangan, maklumat atau pernyataan palsu. Seksyen 36 apa-apa yang menghayalkan. Seksyen 37 1B berkenaan dengan menganjurkan ataupun memberi tempat aktiviti perjudian di mana-mana premis. Seksyen 39 mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan. Seksyen 40 melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Seksyen 41 ialah melakukan transaksi muamalat secara riba dan lain-lain. Seksyen 42 penyalahgunaan, penandaan dan perbahasan halal. Seksyen 43 menawar atau memberi perkhidmatan maksiat. Seksyen 44 perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberikan perkhidmatan maksiat. Seksyen 45 perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan maksiat. Seksyen 47 perbuatan sumbang mahram. Dan seksyen 48 muncikari. Jadi inilah 18 seksyen yang dikemukakan kepada Mahkamah Persekutuan untuk mahkamah menimbangkan. Dan kita semua tahu pada 9 Februari Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan. Daripada 18 ini 2 seksyen lagi ditolak, iaitu seksyen 13 dan juga seksyen 30. Bagi mahkamah ini masih lagi
di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Maknanya boleh, tidak ada masalah. Jadi dalam hal ini hanya 16 seksyen sahaja daripada 68 seksyen enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 dianggap terbatal, tidak sah dan tidak berperlembagaan. Jadi ini saja, 16 saja. Jadi bagi saya ini yang saya kira perlu kita tengok satu persatulah. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya tidak mahu pergi kepada semua peruntukan dalam 16 ini yang dianggap berlawanan, bercanggah dan terbatal dan tidak berperlembagaan. Tapi kalau kita tengok dalam Seksyen 14, Seksyen 14 ni liwat. Liwat ini sama seperti mana yang pernah kita bincang pada program ataupun slot ini di masa yang lalu, iaitu berkenaan dengan keputusan yang dibuat di peringkat Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra pada tahun 2021 di bawah Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1965. Sebiji sama, Seksyen 14 di dalam Enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Kalau di Negeri Selangor dia di bawah Seksyen 28. Jadi sebenarnya ini yang menjadi persoalan. Okey. Jadi ini dianggap sebagai sebahagian daripada undang-undang di persekutuan, iaitu di bawah kanun keseksaan. Jadi itulah sebabnya Mahkamah kata Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Begitu juga dengan Seksyen 16 persubuhan dengan mayat, hubungan seksual dengan bukan manusia, gangguan seksual. Ini semua ada dalam kanun keseksaan di bawah klausa ataupun peruntukan berkenaan dengan hubungan dengan bukan manusia. Sebenarnya hubungan dengan bukan manusia iaitu hubungan dengan binatang, haiwan dan sebagainya. Kemudian gangguan seksual dan sebagainya. Tapi saya kira Seksyen 36, ada orang mengatakan bahawa lepas ni bolehlah minum arak sebab Seksyen 36 dibatalkan. Seksyen 36 dengan jelas menyebut bahawa apa yang menghayalkan. Okey. Seksyen 35 meminum minuman yang memabukkan. Seksyen 35 masih tidak menjadi masalah. Maknanya tidak dibawa dalam tidak di-challenge di mahkamah dalam hal ini. Tapi dibawanya Seksyen 36 berkenaan dengan apa-apa yang menghayalkan. Jadi apa-apa menghayalkan ini dia terlalu umum. Kan? So minum ketum pun khayal, minum ambil dadah pun khayal. Jadi mahkamah berpendapat bahawa Seksyen 36 ni tidak berperlembagaan kerana dia telah mengambil peruntukan yang sudah ada dalam persekutuan. Di bawah kesalahan jenayah, di bawah mahkamah sivil ataupun juga di dalam perundangan sivil. Okey. Dan masih lagi dalam undang-undang yang sedia ada di Kelantan. Minuman yang memabukkan masih lagi valid, berjalan. Seksyen 35 ni masih laku, masih lagi berkuat kuasa. Jadi tak adalah orang kata lepas ni boleh mabuk lah. Saya ingat ungkapan ni tidak tepat sebab ini masih lagi berkuat kuasa dan berjalan. Okey. Berkenaan dengan Seksyen 37(1)(B. Ini berkenaan dengan berjudi. Berkenaan dengan menganjurkan dan memberi tempat ataupun membenarkan aktiviti perjudian di mana-mana premis. Ini sudah ada dalam persekutuan. Kalau orang tu dia berjudi, dia bawah Seksyen 37(1)(1)(A berjudi, ini masih lagi berjalan sebab competition telah tarik balik dan ini tidak ada isu. Kemudian Seksyen 39, Seksyen 40, Seksyen 41, Seksyen 42, ini semua berkenaan dengan urusan muamalat. Jadi kita ini berkenaan dengan mengurangkan skala ukuran berat. Kali ini di bawah urusan persekutuan. Kenapa diberi kepada Dewan Undangan Negeri ini boleh membuat undang-undang tersebut, melaksanakan transaksi muamalat bertentangan dengan hukuman syar'i,
urus niaga melibatkan riba. Ini semua di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Berkenaan dengan penyalahgunaan label dan konotasi halal, ini di bawah Akta Perdagangan. Jadi ini beberapa perkara yang sudah, saya kata, dia melewati bidang kuasa yang diberi kepada Dewan Undangan Negeri. Adapun isu-isu berkenaan dengan maksiat, perbuatan maksiat, persediaan untuk buat maksiat, perbuatan sombang, muhram, muncikari, ini ada dan dia redundant, overlap antara dalam enakmen jenah Kanun Jenah Syariah Kelantan dan juga dalam Kanun Kesesahan. Jadi ini saya rasa penting bagi orang ramai memahami bahawa tidak tepat mengatakan bahawa seseorang Islam di Kelantan lepas ini boleh berjudi. Salah tu, tak betul. Dia boleh lagi ditangkap dan didakwa di bawah enakmen ini. Cuma dalam isu liwat, dalam isu sumbang muhram, dalam isu muncikari, ini terletak di bawah kanun kesesaan. Muncikari semua fahamkan, sama ada bapa ayam ataupun lelaki berpakaian wanita ataupun sebaliknya. Okey. Jadi apa yang berlaku dalam keputusan ini, satu benda yang saya ingat perkara yang jarang-jarang berlaku dalam penghakiman oleh Mahkamah Sivil. Kalau kita tengok dalam teks tulisan judgement ini, dia membincangkan tentang soal ta'zir. Kita tahu bahawa undang-undang jenayah syariah kita ada hudud, kisah dan ta'zir. So dalam ini, dalam judgement ini disebut tentang soalan ta'zir yang diamalkan di Malaysia kerana hakim-hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara di Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa di Mahkamah Syariah setakat ini tidak ada hukuman hudud dan qisas. Memang betul pun. Yang kita ada hukuman ta'zir. Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukuman ta'zir. So bagi hemat dewan bahawa tidak ada bezanya antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil kerana kedua-duanya melaksanakan hukuman ta'zir. Tepat ke tak tepat? Ada orang kata kurang tepat, ada orang kata tepat. Dia sebenarnya macam ni lah. Kalau kita nak perhalusi undang-undang syariah yang betul-betul, sebab undang-undang syariah ni dia datangnya daripada asalnya Quran dan Sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Dia mempunyai roh syariah itu. Tapi kalau kita nak teliti perhalusi satu persatu, memang ada perbezaan dia. Umpamanya saya bagi contoh dari sudut tata cara jenayah syariah. Diperhalusi orang yang dibawa sebagai kesaksian itu, dia ni adilkah fasik? Kalau dia ni jenis menipu, tak boleh jadi saksi, ditolak kesaksiannya. Tapi mungkin di Mahkamah Sivil ini tidak diambil kira. Jadi itulah kalau kita nak perhalusi sebegitu rapi, mungkin ada. Tapi secara umumnya bolehlah kita katakan kedua-dua itu mempunyai persamaan dari sudut hukuman ta'zir. Kalau kita nak mengambil pendekatan tersebutlah. Dalam hal ini, undang-undang yang terpakai di Mahkamah Sivil adalah undang-undang yang ditetapkan oleh perintah di Mahkamah Persekutuan. Okay? Dan ada juga yang ditetapkan di peringkat kalau hukuman ta'zir itu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil itu lazimnya ditentukan oleh Parlimen di peringkat persekutuan, dan kadang-kadang ada juga kes-kes tertentu ditentukan dan dibuat oleh peringkat negeri. Saya ambil contoh. Kesalahan mengembangkan ataupun menyebarkan agama bukan Islam di kalangan orang Islam, itu salah dari sudut perlembagaan di bawah perkara 11-4. Tidak boleh menyebarkan agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Nak dakwa orang bukan Islam ni di mana? Nak dakwa dia di Mahkamah Syariah kan Mahkamah Sivil? Di Sivil, sebab dia tidak boleh dibawa ke Mahkamah Syariah sebab dia orang bukan Islam. Undang-undang ni siapa buat? Negeri yang buat. 11-4 memberi kuasa kepada negeri untuk membuat peruntukan tersebut. Kalau di peringkat wilayah, di Kuala Lumpur wilayah, tapi buat masakan wilayah tidak ada lagi peruntukan sedemikian. Jadi ada yang dibuat negeri, tidak semua yang dibuat di persekutuan. Dalam hal hukuman ta'zir,
Mahkamah Syariah hanya diberi bidang kuasa melaksanakan hukuman. Tidak lebih. Banyak kali dah kita ulang 356. Iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dan tidak lebih 6 kali sebatan di bawah Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965, pindaan 1984 ataupun Akta 355 yang selalu orang duk sebut-sebut bilalah nak bawa. Bilalah nak bawa, nanti kemudian kalau dah masa saya akan sentuh sikit. Okay? Jadi keputusan ni Alien ini yang membatalkan 16 seksyen ini terbatal di negeri Kelantan sahaja. 16 seksyen saja. Yang lain-lain itu masih terpakai. Apakah kedudukan di negeri-negeri lain? Terbatalkah ataupun tidak? Jawapannya tidak terbatal. Termasuk perbuatan liwat tadi. Yang hanya terbatal buat masa sekarang kalau liwat itu di Kelantan, di Selangor. Negeri-negeri lain kalau ada peruntukan liwat ni lagi masih berjalan. Sebab tidak ada siapa lagi bawa pergi ke mahkamah challenge dan mahkamah kata ini adalah tak sah dan terbatal dan tidak berpelbagai. So diikut negeri. Hanya 16 seksyen di Kelantan, kalau di negeri Selangor hanya seksyen 28 berkenaan dengan liwat. Jadi ini kena faham bahawa enakmen jenayah syariah di negeri-negeri lain termasuk peruntukan yang ada pada 16 seksyen ini kecuali bagi Kelantan dan seksyen 28 kecuali bagi Selangor, semua negeri-negeri lagi berjalan seperti biasa. Cuma orang kata ada tak kemungkinan untuk dicabar? Itu kemungkinan itu semestinya ada. Kita tak boleh nak kata apa dalam hal ini. Itu dulu Syafiq. Baik, insyaAllah. Jadi kita dah faham di awalnya bagaimana enactment kanun jenayah syariah di negeri dan juga bagaimana dari sudut perbezaan, persamaan penindihan iaitu undang-undang di Mahkamah Persekutuan dan juga undang-undang di Mahkamah Negeri. Jadi kita nak fahamkan di sini dengan lebih lanjut. Selepas ni nak tahu pula apa implikasi apabila kes ini berlaku, terutamanya adakah ada kesan terhadap undang-undang syariah dan juga berkaitan jenayah di Malaysia. Selepas ni kita akan bincang selepas ni insya-Allah. Okey. Dan seketika untuk anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112904004. Juga boleh letakkan soalan anda di bahagian ruangan komen di media sosial Radio IKIM FM. Rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan memuliakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengejarkan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil.
Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadis dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifai. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq masih temankan di rancangan Syariah dan Perundangan, di mana kita sedang secara langsung di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ untuk belajar dan juga fahamkan lagi bagaimana dari sudut undang-undang negeri, undang-undang persekutuan, dan di sini kita akan belajar juga berkaitan dengan perlembagaan negara Malaysia. Okay? Dan bersama-sama kita di konti, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita bincang tajuk kita hari ini, pasca kes Nik Ilin, harmonisasi dan pengukuhan perundangan jenayah syariah di Malaysia. Okey, kita dah faham tadi Datuk, bagaimana yang kita tahu, yang kita tengok ada perbezaan, persamaan, pertindihan juga dari sudut undang-undang di Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Negeri. Okey, sekarang kita nak faham lagi Datuk, apa implikasi kes Nik Ilin ini terhadap undang-undang syariah, terutamanya berkaitan jenayah di Malaysia selepas ni Datuk? Bagaimana Datuk? Okey, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM. Jadi kes Nik Ilin ni seperti mana semua tahulah, Syafiq dan para pendengar dan juga penonton IKIM FM ni tahu bahawa dia bukanlah merupakan satu kes yang seumpamanya. Kita semua tahu bahawa tahun 2021 kita ada kes Iki Putra. Tapi dia melibatkan satu seksyen saja, yang itu berkaitan dengan liwat di bawah seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Itu yang ada. Rupa-rupanya kes itu sudah berlaku seumpamanya pada 2021. Tetapi kalau kita tengok judgement, keputusan yang dibuat pada 2021, dia sudah merujuk kepada kes yang lebih awal, iaitu pada 2008, iaitu kes Sulaiman Takrib lawan Kerajaan Terengganu, yang diputuskan oleh mantan Ketua Hakim Negara pada masa itu. Dan kalau kita nak tengok lagi, lebih lagi ke belakang, ada lagi kes yang mencabarkan tentang bidang kuasa ni. Cabaran bidang kuasa negeri persekutuan ini bukan satu benda baru. Pernah dicabarkan pada tahun 86-87 terhadap Seksyen 298A Kanun Kesisaan berkenaan dengan peruntukan undang-undang dalam Kanun Kesisaan terhadap menyebabkan ketidakharmonian bagi orang penganut agama Islam disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Kalau sempat saya akan pergi pada kes tersebut. Jadi kalau kita tengok sama ada peruntukan itu di peringkat federal, peringkat persekutuan, ataupun di peringkat negeri di bawah Dewan Negeri, dia sama. Kalau dia tu menyalahi perlembagaan, mahkamah akan kata dia adalah tidak berperlembagaan, tidak sah dan terbatal. Termasuk juga di bawah
Dewan Undang Negeri, di bawah juga Undang-Undang Jenayah Syariah dalam hal ini. So kalau kita flashback 2008 Sulaiman Takrib, Tun Hamid sudah buat satu panduan. Sama ada negeri ada kuasa, tak ada kuasa untuk membuat undang-undang, kena memenuhi ciri-ciri ini. Pertama, pesalah tersebut mestilah seorang Islam. Kalau dia orang bukan Islam, tak boleh buat. Ini adalah berkenaan dengan apa dipanggil sebagai pengwujudan dan penghukuman kesalahan, iaitu creation and punishment of offences. Ini istilah di bawah butiran 1, senarai 2 senarai lagi, iaitu tentang precept of Islam, against the precept of Islam tu. Okey. Ciri yang kedua, kesalahan itu bercanggah dengan perintah agama Islam, precept of Islam yang saya sebut ini. Yang ketiga, kesalahan itu tidak tersenarai di bawah senarai persekutuan, iaitu senarai 1, dan hukuman yang dikenakan ke atas pesalah yang menganut agama Islam ini tidak lebih daripada 3, 5, 6 yang kita sebut banyak kali. 3 tahun penjara, denda tidak lebih 5,000 dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Jadi ini yang telah diungkapkan oleh Tun Hamid pada 2008. Dan kalau kita bacalah tulisan Tun Hamid baru-baru ini, selepas kesnya ini, lepas tinggal dalam seminggu ke 2-3 hari macam tu lah, dia kata apa? Saya dah cakap dah 10 tahun yang lalu, dia kata. Tapi sebenarnya itu 2014. Tapi kalau biar saya tengok balik, umpamanya lebih awal lagi, 2008 lagi dia dah bercakap bab ni. Cuma 2014 tu dia bercakap khusus terhadap Undang-Undang Hudud, Kisah dan Ta'zir, iaitu berkenaan dengan enactment Jenayah Syariah 2 Kelantan 1993, pindaan 2015. Sebab di Kelantan ada 2 enactment Jenayah Syariah ni. Satu iaitu 1993, pindaan 2015. Yang tu adalah Hudud, Kisah dan Ta'zir. Diluluskan, diperkenankan oleh Sultan Kelantan, tapi tak boleh kuat kuasa sebab banyak peruntukan-peruntukannya bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi yang bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, dia hanyalah melibatkan kesalahan-kesalahan takzir, iaitu mengikut hukuman yang saya sebut tadi. Jadi ini penting bagi kita melihat bahawa sama ada kesalahan tersebut duduk di mana. Kalau di bawah persekutuan, itu hak dia. Kalau di bawah negeri, itu hak dia. Jadi oleh kerana kalau kita tengok dalam kes Iki Putra, kesalahan itu tidak senarai di bawah senarai persekutuan, maka kesalahan persetubuhan bertentangan dengan Undang Tabi'i Seksyen 28 enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 ada tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah. Ini sebiji sama dalam kes ni Elin, dalam kes liwat tadi. Cuma ni Elin dia ambil lebih banyak lagi, 16 tolak satu ni 15 seksyen lagi. Termasuk juga isu-isu yang kita sebut tadi lah, yang pada kacamata umum, ini pun di bawah mahkamah syariah ke? Itu ada persoalan. Jadi bagi saya ini kita perlu faham. Kita perlu faham bahawa tidak semestinya apa yang dilaksanakan di peringkat persekutuan itu adalah tidak syariah, tidak Islam. Saya dah bercakap pagi tadi di ruangan yang terhad bahawa kita ada Akta Perbankan dan Kewangan Islam, kita ada takaful, kita ada Akta Tabung Haji. Ini semua diletak di mana? Kalau ikutnya ini hak ehwal Islam duduk di negeri lah. Kenapa dia duduk di persekutuan? Kan? Tapi ini dilaksanakan di persekutuan. Kalau ada isu timbul, ada default payment, dia akan bawa ke mahkamah sivil. Kemudian ada orang bertanya pula, hakim-hakim mahkamah sivil ni, mereka ni kompeten ke memahami undang-undang Islam dari sudut transaksi dan muamalat? Itu mereka kena belajar lah. Ini juga pertikaian. Tapi kalau kita nak bawa ke mahkamah syariah sahaja pula masalah. Sebab bila transaksi ni dia melibatkan orang Islam dan bukan Islam. Jadi kalau dia orang Islam, dia pergi ambil pembiayaan dekat bank yang dianggap sebagai Islam tadi, bank A lah,
Islamic Bank. Boleh dia tak bayar. Bank pun suruh dia. Kan? Suruh dia di mahkamah syariah. Tak boleh sebab dia tak kuasa duduk bawah mahkamah syariah. Jadi isunya sekarang terpaksalah dia dibawa ke mahkamah sivil. Begitu juga dengan tabung haji. Tapi sebenarnya perkara-perkara ini telah dijelaskan di peringkat persekutuan di bawah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja memperkenankan perkara ini dibawa ke persekutuan atas masalah. Atas masalah. Jadi ini saya rasa perkara ini penting kita fahami bahawa tidak semua yang dikatakan yang diletakkan di bawah persekutuan itu dianggap sebagai tidak Islam. Termasuk juga undang-undang, ada undang-undang Islam yang dibawa di bawah persekutuan. Itu saja dulu Syafiq. Faham. Masya Allah, itu dia. Kita akan lebih mengetahui dengan lebih lanjut selepas ni. Sebab ada juga yang bertanya, adakah undang-undang yang terpakai di mahkamah sivil dianggap sekular, dan bagaimana kita dapat mengurangkan konflik antara peruntukan dalam undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Nanti kita bincang selepas ni, insyaAllah. Okey, rehat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM, dan kita akan kembali lagi selepas ni. Anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Kondi 0112900404. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di IKIM FM. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la sharika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di Rancangan Syariah dan Perundangan, dan anda boleh tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube Live IKIM FM. Kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah IKIM. Bincang kita berkaitan dengan pasca kes Nik Ilin, harmonisasi dan pengukuhan perundangan jenayah syariah di Malaysia. Okey, tadi kita dah faham banyak berkaitan dengan isu ini dan tahu bagaimana isu dari sudut undang-undang Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Negeri. Okey, dan sekarang ada juga yang bertanya, Datuk, bagaimana yang dikatakan undang-undang yang terpakai di Mahkamah Sivil ini seperti dianggap sekular, dan bagaimana kita dapat mengurangkan konflik antara peruntukan dalam undang-undang sivil dan syariah. Datuk, silakan. Terima kasih Syafiq, para pendengar dan penuntut IKIM FM. Inilah kalau kita tengok dalam medsos ni, banyak netizen sana
mereka berpendapat bahawa apa sahaja yang diputuskan ataupun undang-undang yang dibawa dan dibicara di Mahkamah Sivil itu adalah sekular. Bagi saya ini kurang tepat. Ada undang-peruntukan undang-undang di bawah undang-undang sivil yang dibawa ke Mahkamah Sivil, selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak, maka dia adalah Islam. Itu kena faham. Kita tak boleh mengatakan bahawa oleh kerana tidak adanya undang-undang berkenaan dengan lalu lintas di Mahkamah Syariah, dia adakah hukuman tersebut dan dibawa ke Mahkamah Sivil, ini tidak Islam. Ini menyalahi dari sudut maqasid. Itu kena faham. Cuma apabila peruntukan-peruntukan yang terutama sekali yang kita nampak ada overlapping, ada konflik berkenaan dengan undang-undang yang melibatkan jenayah moral yang dibawa di bawah jenayah syariah, dan ada juga di bawah jenayah sivil. Undang-undang sivil itu berkenaan dengan macam kita sebut tadi, muncikarinya, liwatnya, persetubuhan dengan mayatnya, persetubuhan dengan binatang dan sebagainya. Itu mungkin menjadi isu yang perlu kita tengok bagaimana kita boleh kurangkan pertilian ini. Jadi justru itu kita semua tahu bahawa MKI dikongsikan oleh Sultan Selangor pada bulan 8 tahun lalu telah menitahkan supaya ditubuhkan satu jawatankuasa untuk melihat kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang. Jadi dalam mesyuarat MKI yang baru bulan 2 saya pun turut hadir, benda ini dibincangkan. Bahkan pengurusi jawatankuasa Tun Zaki pun hadir untuk memberi penerangan secara ringkas. Agak panjang, dia kata tidak sempatlah kalau nak ceritakan lebih panjang. Tapi bagi mereka, jawatankuasa ini akan melihat bukan saja kompetensi dari sudut Dewan Negeri untuk membuat undang-undang berkaitan dengan jalan syariah, tapi boleh putih banyak lagi perkara berkenaan dengan kedudukan mahkamah syariah, berkenaan dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Dan mereka memohon masa sedikit tambah, kerana bagi mereka nak asalnya minta setahun, tapi mungkin kalau boleh pihak kerajaan nak minta lebih singkat lah. Tapi ini mereka tiap-tiap minggu mereka ni berjumpa. Hari Jumaat petang, hari Jumaat tu, sekarang Jumaat petang, hari Jumaat tu mereka akan duduk untuk mereka bertemu tiap-tiap minggu untuk bincang macam mana, dan mereka akan ada libat urus dengan organisasi dan individu dan juga para pakar dalam hal ini. Jadi Syafiq, dengan masa yang suntuk ini, saya ingat perkara yang penting yang perlu kita lihat supaya kurangnya pertindihan konflik perundangan ini adalah dalam kes Iki Putra, dalam kes Ni Elin, kalau kita tengok ialah tentang precaution clause itu, iaitu dalam butiran 1 senarai 2 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Ini senarai persekutuan, maka precaution clause itu menyebutkan sedemikian. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah meminda peruntukan ini dengan membuang wording precaution clause dalam butiran 1 Senarai Negeri Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Ini kalau saya rasa dicadangkan dalam jawatankuasa tersebut, mereka akan tengok. Kemudian melihat kepada kedudukan perlembagaan itu sebagai undang-undang utama di bawah perkara 4. Ini kita tak boleh lari. Islam sebagai agama persekutuan di bawah perkara 3. Ini kena faham bahawa perkara 3 ini satu perkara yang amat penting peruntukan ini, kerana walaupun tidak ada mukadimah dalam kitab perlembagaan, tidak ada peruntukan bahawa syariah merupakan rujukan utama dan sebagai asas kepada perlembagaan, tapi perkara 3 ini sekurang-kurangnya memberi kita satu panduan legal framework dalam aspek apa yang kita laksanakan. Jadi justru itu, kalau ada ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan negeri di bawah perkara 75, maka undang-undang persekutuan itu mengatasi undang-undang negeri, dan ini kita tak boleh lari. Tadi di awal tadi saya ada sebut tentang bagaimana kalau kita tengok balik tahun 1986-87, ada satu kes ni lah, saya ingat masa saya belajar itu dekat-dekat nak habis tahun akhir lah, saya pernah tengok kes ini. Itu kes Muhammad bin Daud.
kes Mamat Daud ni berlaku di Terengganu, di Kuala Terengganu. Dia dihadap ke Mahkamah Sivil di bawah Seksyen 298A kerana dia telah menjadi apa? Dia menjadi bilal, dia menjadi khatib, dia menjadi imam yang tak bertauliah. Ini dia didakwa di bawah seksyen ini. So, Mahkamah Agung pada masa itu memutuskan bahawa Seksyen 298 ini adalah tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah. Kalau nak dakwa dia ni, jangan dakwa di bawah seksyen ni. Kena dakwa di bawah mana-mana peruntukan di bawah Parlimen Negeri berkenaan dengan hal ini. Jadi ini saya kira amat penting kerana perbincangan berkenaan dengan bidang kuasa negeri, bidang kuasa persekutuan telah lama dibincangkan pada tahun 80-an lagi, dan saya nak memetik pandangan oleh Tan Sri Rais Jatim selepas kes Mamat bin Daud ini. Dia kata kita perlu duduk membincangkan bagaimana kita mendapatkan satu penjelasan kuasa kerajaan negeri dan kuasa kerajaan persekutuan supaya tidak ada pertindihan. Dan kita semua tahu bahawa Tun Hamid, mantan Ketua Hakim Negara, juga telah menulis buku yang diterbitkan di IKIM, tebal buku tu, konflik undang-undang tu. Banyak benda yang kita boleh tengok, dan kita tengok bagaimana kita nak mengharmonisasikan pertindihan dan konflik tersebut. Dan insya-Allah dengan adanya jawatan kuasa khas ini, dan juga kita ada jawatan kuasa perundangan di bawah MKI yang mengambil alih ataupun penjenamaan jawatan kuasa syarak dan sibil. Dan juga sebenarnya di zaman saya ingat dalam 2017-18 ada satu jawatan kuasa harmonisasi undang-undang yang ditubuhkan oleh kerajaan. Kemudian kerajaan pada masa itu jatuh, maka jawatan kuasa itu pun terbubar dengan sendirinya. Jadi usaha-usaha sedang dibuat untuk kita mengharmonisasikan peruntukan antara kedua-dua. Dalam peruntukan di dalam negeri dan juga dalam persekutuan, kita ambil satu jalan titik temu supaya pertindihan itu dapat dikurangkan. Nak kata tak ada langsung, agak sukar sebab kita ada dewi sistem, dewi mahkamah, tapi kita cuba mengurangkan dalam hal ini. Usaha-usaha untuk memartabatkan mahkamah syah perlu diusahakan. Rang Undang-Undang 355 sedang diteliti, dipahalusi kerana dia melibatkan kuasa raja-raja. Maka kalau setelah mereka telah melihat perkara itu dan dibawa ke MKI, dibawa ke Majlis Raja-Raja, kemudian balik ke negeri-negeri, maka alhamdulillah pada masa itu bolehlah dibawa ke Parlimen. Jadi pendek kata, usaha memartabatkan perundangan jenayah syariah ada, untuk memartabatkan bidang kuasa mahkamah syariah ada, tetapi kita tertakluk kepada peruntukan dalam perlembagaan. Kalau kita rasa dalam peruntukan perlembagaan itu mengambil bidang kuasa negeri dan kita rasa ini penting untuk negeri, maka kita pindahlah peruntukan dalam perlembagaan tersebut. Itu saja Syafiq untuk kali ini. Masya-Allah, itu dia kan, banyak yang kita faham, dan semoga memberikan kefahaman itu kepada kita, bukan hanya kita mengeluarkan sesuatu emosi ataupun mengikut keadaan kita lah tentang kefahaman yang salah, fakta yang tak tepat, data yang tak betul kan, dan semua itu perlu kita berikan satu panduan kepada kita dan jadikan sebagai satu kefahaman yang berterusan, yang melibatkan tentang negara kita, tentang undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil ini. Datuk, terima kasih banyak Datuk atas perkongsian. Jumpa lagi untuk perkongsian kita yang akan datang, insya-Allah. Semoga baik-baik dalam apa sahaja tugasan Datuk dan dapat diteruskan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada anda. Itu seperti bola bicara kita menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Mahukan pelbagai informasi terkini? Jadilah pemandu bijak, Malah amalan mengita Teruskan bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Miri 104.0 FM.
anda berminat untuk menjadi sebahagian daripada TV IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit produksi dan teknikal TV Grade B41. Jawatan adalah bertaraf tetap. Tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang komunikasi massa, multimedia, pengajian media, penyiaran, perfilman, industri kreatif yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya. Berpengalaman tidak kurang daripada 2 tahun dalam bidang berkenaan. Berpengetahuan mengenai aspek teknikal dalam penyiaran termasuk peralatan sistem penyiaran, berkemampuan untuk memasang dan menguji peralatan untuk MCP. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab terhadap kelancaran operasi teknikal, rakaman, siaran langsung